Di bawah tu hak paling besar ialah derhaka kepada dua ibu bapa. Pada ketika itu Nabi SAW duduk bertelekan, dia pun duduk. Dia nak cerita hal yang ketiga. Alah, ingat, kata dia, qauluz zur, ajaran, kata-kata, pahaman yang palsu, yang karut, yang tak betul. Itu pun berat juga. Syahadatuz zur, kesaksian yang palsu, yang tak betul. Hal ni termasuk dalam dosa paling besar. Dosa paling besar lagu mana? Adakah sama dengan syirik? Seperti kita kata tadilah, mengikut pendapat yang pertama, sama dengan syirik juga, sebab dia hakikatnya itu ada makna tu. Ada makna tu, iaitu qauluz zur, ucapan yang dusta. Hak sepatutnya kita kena kata Tuhan sahaja, Tuhannya. Kita kata ada lagi Tuhan lain, tu dusta tu. Ataupun pahaman, pegangan, ajaran yang dusta, ajaran hak karut lah. Kita kata hak ni pun ajaran daripada Allah SWT juga, ajaran dari langit juga. Padahalnya tidak. Maknanya pada hakikatnya syirik jugalah. Syahadatuz zur, kesaksian yang palsu. Sepatutnya kita kata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Kita bersaksi lagu lain, saksinya palsu, yang dusta, yang menyebabkan kita jadi syirik. Syirik juga. Sebab itu dia taraf. Yang kedua, mana hak peringkat bawah lah, termasuk dalam selepas daripada hak syirik tu, ini di antara hak dosa besar. Akbaril kabair itu makna min akbaril kabair, di antara atau termasuk dalam dosa besar. Banyak hak termasuk dalam dosa besar. Di antaranya hak ni. Dia kata begitu, marratain, dua kali dalam satu nuskhah. Dalam nuskhah yang lain tak ada sebut marratain itu. Dia kata fama zala yaquluha, Nabi SAW terus mengatakan qauluz zur atau syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, sehingga aku berkata dia tidak akan diam sampai habis napah dia kata tu. Kalau kita kata marratain tidak sesuai dengan fama zala yaquluha hatta qultu la yaskut, tidak sesuai. Sebab kalau kata dua kali, apa maknanya? Dia tu mengatakan sehingga aku berkata, yang di dalam hati aku, dia tak akan berhenti. Berhenti dah lah dua kali tu. Ini dalam nuskhah tidak ada dua kali tu baru sesuai. Artinya nuskhah yang ada dua kali tu kira-kiranya tak ada lah alif belakang, kira-kiranya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW menyebutkan dosa-dosa besar, ataupun Rasulullah ditanya tentang dosa-dosa besar, dia sebut syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah. Hak tadi derhaka kepada dua ibu bapa tu termasuk dalam syirik juga tu. Syirik khafi. Syirik khafi, syirik juga. Kalau kita nak senaraikan sekali tadi tu. Syirik dengan Allah. Dan membunuh diri. Membunuh diri, meragut nyawa sendiri kah ataupun nyawa orang lain. Itu dosa besar belaka. Dosa besar belaka. Tidak kata bunuh diri sendiri saja dosa besarnya, bunuh orang lain tidak dosa besar. Dah, dosa besar belaka. Yang ini meragut nyawa, qatlun nafs itu. Sama ada nyawa sendiri ataupun nyawa orang lain. Dan derhaka kepada dua ibu bapa, ini dosa besar. Faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair, seperti tadi juga. Cuma Syu'bah kata, saya lebih berat berasa dia kata syahadatuz zur, bukan qauluz zur. Lebih kuranglah maksud dia. Habislah di situ. Ini bab derhaka kepada dua ibu bapa itu termasuk dalam dosa besar. Dengan sebab itu tidak boleh derhaka kepada dua ibu bapa, bahkan kena taat kepada mereka. Jangan ada sesuatu yang boleh menimbulkan tidak senang hati dia, tidak senang hati dia. Jangan ada sesuatu yang perbuatan macam tu, jangan ada. Sehingga dalam Quran disebutkan wala taqul lahum uff, jangan kata uff. Jangan kata lagu tu. Lagu tu pun tak boleh. Usah kau lain. Usah kau lain. Itu maknanya kata lagu tu pun tak boleh. Lebih-lebih lagi min babil aula, lebih-lebih lagi, kata lebih lagi daripada itu tak boleh. Sebab itulah imam-imam dulu, di antaranya kisah Imam Ali Ar-Ridha. Imam Ali Ar-Ridha yang dianggap oleh orang Syiah sebagai imam yang ke-8
Kita tak cara hak tu tak kena mengena kita dengan dia tu hak tu. Tapi dalam sejarah hidup dia ni memang orang soleh, orang baik, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tak makan sekali dengan mak dia. Dia tak makan. Pasal apa tak makan? Semua dia makan lepas mak dia makan. Dia tak makan sekali. Kadang satu segi molek makan sekali. Dia pegang dengan hak lain. Dia pegang dengan hak lain. Iaitu dia takut apabila dia makan sekali, mak dia nak makan. Tiba-tiba mak dia nak tu lauk tu, dia ambil. Mak dia susu. Tak simpan dalam hati dia. Dia takut. Biar mak dia makan sepuas hati, dia nak makan sebanyak-banyak. Maka Allah SWT bagi keberkatan orang-orang yang seumpama ini. Nak makan sebanyak-banyak makan. Lepas lebih dia baru makan. Baru makan. Ini termasuk apa nama ni, dua ibu bapa lah. Hak tu hak utama benarnya, hak yang melahirkan kita. Selain daripada tu, termasuk dalam ibu kita juga, mertua kita. Lagu tu juga termasuk dalam ibu juga tu. Cuma rendah sikit lah taraf dia tu. Mak saudara kita rendah lah taraf dia tu. Tapi termasuk dalam ibu-ibu belaka tu. Ibu-ibu belaka tu. Babu silatil walid al-musyrik. Ini bab menghubungi bapa yang musyrik. Kalau kita perhati di sini, ini pun di antara adab sopan, budi pekerti yang mulia juga, yang dikehendaki seseorang itu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat. Kerana sebelum pada ni bab comel, jangok. Nak suruh comel dengan pakaiannya, dengan gapo sebelum pada ni. Ni nak comel jiwa pula, peribadi. Di antara peribadi yang mulianya iaitu baik. Kalau bapa tu kafir sekalipun, musyrik, semua berhala sekalipun, kita kena buat baik. Itulah ajaran Islam. Ini ceritanya Asma. Kata mak dia mari pergi ke Madinah dalam keadaan dia benci, tak suka kepada Islam. Di zaman Nabi SAW, saya pun tanya, bolehkah saya hubungi dia? Nabi SAW kata, ya, kena hubungi. Berhubung dengan dia inilah Allah SWT turunkan ayat ini. Allah tidak larang. Hak kata larang buat baik dengan orang kafir tu, orang kafir lagu mana? Orang kafir yang darah kita. Tapi kalau orang kafir yang tidak nak perang dengan kita, tak ada apa-apa, hanya berbeza pandangan hidup, dia tak nampak cara kita, hak tu Allah tidak larang untuk nak buat baik. Tak larang. Maka dia pun layanlah mak dia. Di sini disebutkan mak, sedangkan Imam Bukhari buat tajuk ayah, menghubungi ayah. Apa makna ni mak? Sebab dalam riwayat asal lagi cerita tu, dia pergi dengan ayah dia. Tidakkah Asma binti Abi Bakar, ayah tiri dia, ayah tiri pun kena hormat juga, kena hubungi juga ayah tiri dia. Pasal apa? Pasal berkait dengan mak. Lepas tu mak dia menikah dengan orang lain pula. Kena hormat juga ayah yang musyrik itu. Ini dalam riwayat salah satu lagi ni, bab satu lagi ni, perempuan menghubungi maknya dalam keadaan perempuan itu ada suami. Satu, mana seorang perempuan Muslim, dia ada suami, dia tak tanya suami dia, bolehkah tidak nak menghubungi, nak buat baik kepada mak dia hak tidak Islam lagi, ataupun ayah dia hak tidak Islam, bolehkah tidak? Itu satu masalah. Yang kedua, perempuan menghubungi mak dia yang mana mak dia tu ada suami, yakni ayah tiri dia, bolehkah nak buat baik? Jawapannya, dalam kedua-dua masalah itu kena buat baik. Kecuali lah kalau dia meminta ataupun buat sesuatu yang tidak baik, yang bercanggah dengan akidah kita, ataupun dia buat sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk dia sendiri, untuk dua ibu bapa dia sendiri, tak boleh turut lah lagu tu. Lagu tu kita nak bahas dia pun tak apa, kita royak molek kepada dia, ni tidak baik untuk dia ni. Tu tak apa. Dua makna tu. Riwayat daripada Asma kata dia, ibu saya datang pada ketika itu dia musyrik. Kedatangan ini berlaku pada masa perjanjian damai yang telah orang-orang kafir Quraisy buat dengan Nabi SAW. Dia datang tu bersama dengan ayahnya, yang ni ayah tiri dia lah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar tu memang Islam, Abu Bakar tu tak kira tu, ni ayah dia.
ayah tiri dia. Inilah menunjukkan